Artis pencarian. Artis pencarian. Masuk sikit lah. Macam mana dikategorikan artis pencarian? Kahwin berapa lama ada artis pencarian? Section 28. Itu lepas ni ada ni. Lepas tadi. Lepas Maskal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhannya ialah syurga Aden, tempat tinggal yang tetap, yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Kekallah mereka di dalamnya selama-lamanya. Allah redha akan mereka dan mereka pun redha serta bersyukur akan nikmat pemberiannya. Balasan yang demikian itu untuk orang-orang yang takut, yakni daripada melanggar perintah Tuhannya. Surah Al-Bayyinah ayat 1 hingga 8. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلام من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمل عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خلوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة متفق عليه. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap sendi daripada manusia hendaklah memberikan sedekah pada setiap hari pada terbit matahari. Berlaku adil di antara orang yang bertelingkah adalah sedekah. Menolong orang lain pada binatangnya atau kenderaannya, maka engkau menolongnya menaiki kenderaan atau membantu mengangkatkan barangnya ke atas kenderaan itu adalah juga sedekah. Perbuatan yang perkataan yang baik juga sedekah. Setiap langkah yang engkau jalani untuk pergi solat berjamaah juga sedekah. Engkau menyisihkan apa-apa yang dapat mengganggu di jalan itu juga sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sadaqallahu wa rasuluh. Yang saya muliakan barisan pegawai dan kaki tangan MBI, seterusnya kepada para jamaah muslimin muslimat, para jemaah yang dirahmati dikasihi Allah. Syukur Alhamdulillah kita berjumpa lebih kurang plus minus sebulan sekali, dan kita menyambung lagi perbincangan kita berkaitan dengan hak-hak antara suami isteri selepas perpisahan. Yang lepas kita dah cerita hak suami, ya. Dia ada hak asas, hak yang mendatang, kan. Jadi hak-hak tersebut kita kena tahu dan kita kena tuntutlah, sebab dia melibatkan hak kita. Hatta kalau berlaku perceraian, yang paling masyhur di antaranya yang menjadi tuntutan yang sebelum ni kita bincang, isu soal harta sepencarian, kan. Harta sepencarian ni kena ingat, ya, maknanya apa sahaja harta yang diperolehi dalam tempoh perkahwinan, baik dibelikan oleh suami atau dibeli oleh isteri. Tapi boleh jadi harta itu harta yang
sedia ada dah, ya. Contoh suami beli rumah dah beli dah. 22 kali 60 contoh, ya, lebih kurang begitu. Tiba-tiba isteri dah kahwin, isteri pun masuk kan, langkah kanan kiri lah, macam kawat kan, kiri kanan dia pun masuk. Bila masuk dia kata, bang, apa kata ni bilik ada 3, ada 2 contoh kan, 3 lah, kalau 22 ni besar lah. Apa kata kalau kita renovate sikit depan, kita panjangkan sikit ruang tamu sebab ada ruang ni, okey tak? Abang tak ada duit, tak apa, ayang ada duit, tak banyak, ada 2 juta je. 2 juta ya. Baik beli rumah je lah ya. Kan? Boleh tak? Boleh, kata tak ada masalah. Isteri yang keluarkan belanja. Elok berkahwin, bergaduh lepas 10 tahun. Kan? Betul rumah tu rumah suami, betul suami yang bayar, betul rumah dia. Tapi kita ada sumbangan tak kat rumah tadi? Ada kan? Maka kita ada hak ke atas rumah tersebut. Kalau kata dijual, maka kita ada persen. Itu contoh. Dan dia akan automatik berkuat kuasa apabila bergelar antara suami dan isteri. Itu yang kita ingatkan tu. Dia automatik. Bila bergelar suami isteri, dia automatik. Perkongsian hidup zahir dan batin. Itu yang kalau kita dalam program kursus kita kata perkahwinan ni perkongsian hidup. Kalau khutbah nikah pun saya kata perkahwinan adalah perkongsian hidup. Ya, suami isteri suka duka ketawa gembira dikongsi bersama zahir dan batin. Cuma kita tak sempat nak detailkan dalam masa singkat. Tapi kalau kita kuliah baca kitab kita sebut zahir dan batin. Kalau batin ni soal kasih sayang, kepercayaan, apa lagi, menjaga hati, itu perkongsian hidup. Ini bagian nak rak isteri jaga hati suami, suami dia ala-ala pelesit, langsung tak peduli hak isteri pun masalah. Contoh kan, kalau dari segi perkongsian zahir, itu termasuk zahir yang kita nampak tu lah, apa-apa bentuk material kan, tu perkongsian kan. Saya tak pernah jumpa lah kalau katakan kahwin ada, bila dah kahwin isteri pula lagi kaya daripada laki dia, kereta 4 biji, suami dia pakai motor, itu pun rotek mati lama tak hidup. Ada pernah dengar isteri kata, abang pandai lah pergi kerja naik motor buruk tu, kereta saya, no, ini hak saya. Saya tak pernah jumpa perempuan macam ni. Setakat ni tak pernah jumpa. Biasa isteri akan berlapang dah kata bersama dengan suami. Kalau suami yang kaya, isterinya kurang, dia bantu, itu kewajipan, itu jelas tak ada masalah. Takkan dia nak biarkan isterinya hidup melarat, contoh kan. Ya kan, telekongnya dah 10 tahun tak pernah tukar, daripada kuning jadi putih, putih jadi kelapa, aku tak tahu dah. Takkan begitu kan. Itu hak isteri itu sangat jelas. Kalau tak bagi, suami dikira berdosa. Tapi ada tak dapat laki yang kedekut macam ni? Ada, kita dah jumpa dah. Laki kedekut tak jebon ni, susah ni. Stres bini dia, betul, berkira sangat. Ada kan, ada kita jumpa. Tapi yang ada satu kes Syed Reza, saya jumpa ya, saya nak sekadar pengkongsian lah. Kita pada jumpa, ada satu kes, lakinya duit banyak, tapi dia sangat berjimat tuan, sangat berjimat. Ya, jadi isterinya pun rasa macam tertekan sikit lah. Tapi bila kita panggil bincang, saya buat jimat-jimat Ustaz, bukan kedekut, tapi untuk masa depan isteri dan anak-anak saya. Ustaz tahu tak? Aku tak tahu. Ustaz, saya macam ini Ustaz, nampak macam saya dah ada 3-4 biji rumah dah Ustaz. Ini untuk anak-anak saya, nampak tak? Isteri suami macam, tapi misi dan visi ini tidak dibahas, tidak dibincang, tidak tidak dikongsikan dengan isteri. Jadi isteri tak nampak benda-benda macam tu. Cuba kalau bincang elok-elok kan, jadi saling faham memahami, dia cantik lah. Ya, jadi saya mengharapkanlah kepada tuan-tuan perempuan muslim-muslimat, pegalah suasana macam ni. Sebab apa? Kita kahwin ni hidup nak bagi dunia akhirat. Cukup masa Allah jemput. Tak kira siapa muda sama tua. Mungkin tuan-tuan ialah ada orang terdekat yang lebih muda daripada kita dijemput Allah Ta'ala. Sekarang ni kita ada sahabat pengurus masjid Seksyen 13 sakit, tenat, kritikal lah, saya kata terang, dekat hospital Shah Alam. Kita doakanlah mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, walaupun doktor kata sangat tipis, hanya tinggal berapa persen. Tadi jumpa kat lobby, kat basement sebelum saya ke sini, jumpalah 1-2 pegawai sembang kat kita, doa aje lah. Nak macam mana? Dan sekarang ni kita hanya berdoa kepada Allah Ta'ala. Doa, ikhtiar, tawakal. Itu je nak macam mana. Kalau Allah nak angkat penyakit, Allah boleh angkat bila-bila masa tuan-tuan. Sebab kita dah banyak kali dengar cerita kan, macam mana orang yang sakit sangat terat,
doktor pun dah kata tak ada apa, tapi Allah hendak Ta'ala dia nak jadi baik, jadi baik. Saya dah ceritakan yang kes orang perempuan yang kena kanser, yang pergi Mekah akhirnya baik. Ada cerita dah? Tak cerita ya? Oh iyalah, mungkin di SUK lain kot aku cerita. Tapi Allah nak bagi atas usaha doa tawakal kita, Allah boleh bagi tuan-tuan. Kan? Ya. Tu sedikitlah ya perkongsian ya untuk mukadimah ya. Lama tak jumpa tuan-tuan sebab saya kata tadi kita nak kahwin tenang bahagia. Cukup masa kita jalani kehidupan, cukup masa Allah jumpa kita, berpisahlah kita. Boleh jadi yang hidup 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun antara suami isteri kan. Yang kahwin dah 25 tahun, 30 tahun, boleh jadi begitu. Tapi Allah nak takdirkan, kita kena redha lah. Dan ini pun saya percaya berlaku di hadapan sahabat kita kan. Berlaku. Kan Allah uji, jadi kita kena terima. Tapi semasa kita berada hidup sebagai suami isteri ni tuan, buatlah yang terbaik dalam kehidupan rumah tangga insya-Allah ya. Mudah-mudahan baik. Jadi kalau ada apa persoalan boleh kita bincang, kita kongsi-kongsilah ya. Jadi berhati-hatilah dengan sikap-sikap suami dan isteri kita yang kadang-kadang di luar jangkaan. Nampak suami power kita baik, tunang kita caring lah, apalah itulah inilah. Bila dia ajak kabul, kahwin sebulan 2 baru tahu perangai dia. Itu banyak kali saya cerita. Kita tak tahu pun suami kita terlibat dengan benda-benda yang pelik. Tak tahu bila dah kahwin baru kita tahu. Tak tahu dia pun ada main dadah. Kita tak tahu dah kahwin baru tahu. Kita tak tahu pun bakal suami kita kaki judi, dah kahwin baru tahu. Kan? Ini contoh-contoh lah kita sebutkan kan. Baru kita tahu. Kan? Sampai perangkat yang saya pernah tak tahulah sini cerita dia, ada kahwin 7 bulan baru dia tahu suami Syiah. Macam mana? Baru tahu suami dia Syiah. Macam mana tuan-tuan? Ini dah melibatkan soal akidah, bukan benda soal nafkah zahir batin lagi, soal akidah. Sampai saya tanya dengan dia, betul ke puan? Dia by phone je ni, betul ke? Betul. Macam mana puan yakin dia Syiah? Saya tengok solat dia lain dan mirip kepada Syiah. Rupanya dia membaca, dia melihat, mendengarkan, rupanya tu. Dan paling ketara bila sembahyang letak batu Karbala dekat tempat sujud dia tu. Kalau tuan-tuan pergi masjid Surau Syiah, kat dekat tepi dinding tu ada batu-batu Karbala tu digunakan untuk solat ketika sujud. Macam mana? Kan? Pernah tengok kan batu ni kan? Tak pernah Siapa ada bawa hari ni? Cuba tengok satu ada tak? Jadi ini benda-benda yang di luar jangkaan kita, tapi kita tak boleh diam. Kita perlu ada tindakan-tindakan. Sampai peringkat undang-undang membenarkan kalau kata lelaki perempuan tu bernikah, aku terima nikahnya Aminah binti Abu dengan mas kawin sekian, sah nikah. Lepas seminggu kita tengok suami kita punya perangai dia kedekut, contoh kan, duit banyak tapi kedekut, nampak zahir nafas kita pun nampak terganggu, pergi je mahkamah, isi borang, dapatkan perintah untuk mendapatkan hak dia sebagai seorang isteri segi nafkah, minta mahkamah potong gaji dia sebulan 1,000 untuk kita, untuk anak dan sebagainya. Boleh, tak ada masalah. Bukannya pergi mahkamah mesti nak filekan cerai. Dah. Kan? Sebab apa tuan-tuan? Kita nak menjamin hak kita sebagai suami isteri terjaga. Baru rumah tangga bahagia. Kalau tak bergaduh, tak sudah-sudah tuan-tuan. Bila nak hidup tenang bahagia? Stres. Yang sampai mereka kata nak bunuh diri. Saya dah cerita banyak kali dengan tuan-tuan. Nak bunuh diri sebab tak tahan dengan suami dan sebagainya. Susah tuan-tuan. Ya. Okey, jadi yang lepas tuan-tuan, kita dah yang lepas memang pengajian kita. Saya dah bacakan mukadimah apa yang menjadi hak bagi seorang isteri. Suami saya dah baca habis. Cuma kalau tak jelas bertanya lagi. Boleh saya jawab. Okey, yang suami selesai, masuk isteri yang kita dah bincangkan yang lepas pengajian, di antaranya iaitu hak mut'ah yang saya dah cerita. Mut'ah ni wa matti'uhunna bil ma'ruf ya kan, Al-Quran kata suruh bagi pemberian mut'ah itu hukumnya adalah wajib. Kalau isteri tak ada tu terpulang, tak ada masalah, tapi dia wajib diberikan bila ada tuntutan. Kalau tak ada tuntutan pun suami patut bagilah. Dalam misi borang tu kan nyatakan mut'ah berapa nak bagi. Kahwin 5 tahun, contohlah kahwin 5 tahun, kita mampu bagi setahun 1,000, contohlah. Macam apa nak cakap bonus ke apa, bukan bonus lah tapi istilah lebih mudah. Adalah dia punya ganjaran, istilah dia ganjaran kan. Target lah setahun 1,000, 2,000 contoh. Kalau ikut kemampuan kita lah. Kalau tuan-tuan hartanya banyak,
keretanya 5 biji, rumahnya si ada lift lagi. Tu memang bapak kaya tu. Rumah ada lift tuan. Biasa dengar kan rumah ada lift kan? Biasa. Apartment, flat kan, flat. Kondo memang semua ada lift kan. Tapi kalau rumah personal dah ada lift, hebat tak hebat tuan-tuan? Ya, saya ada seorang sahabat memang kaya, baik saya, datuk lagi. Dia memang kaya tapi baguslah. Rumahnya tinggi-tingkat. Ya, dan difahamkan ada lift. Tak apalah rezeki dia kan. Kan? Jadi nak bagi tahunya, kalau sampai peringkat begitu keadaan dia, ya, tapi apa jaminan kita untuk kita mendapatkan kebahagiaan, ya, insyaAllah. Itu yang cerita mut'ah. Jadi maknanya kalau kaya bolehlah minta berlebih sikit, tapi kalau biasa-biasa bagilah. Kahwin 5 tahun, kira ganjaran setahun 1,000, 5 tahun 5,000, bayarlah. Boleh je. Isteri setuju. Okey, tak setuju, cerita mahkamah. Macam tu ya. Sebab saya pernah cerita dengan tuan-tuan, dekat Malaysia tuntutan mut'ah paling tinggi berlaku di Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Lumpur tahun ... nilainya berapa juta? Saya ingat, lupa. Ya, tapi itu satu peristiwa yang benar-benar berlaku dan memang telah diputuskan dan menjadi hak. Sangat hebat. Ya, iaitu dia menuntut 100 juta daripada bekas suami sebab dia katakan harta suami di bilion dan dia menang dapat 30 juta. Mut'ah 30 juta je. Dan ni cerita betul dan tuan boleh baca, boleh tengok sendiri. Kan? Jadi maknanya dia ada hak. Ya, kalau dia rasa tak puas hati lagi boleh buat rayuan dan sebagainya. Ya. Okey, itu jelas. Sebab bila hukum Allah Ta'ala ni kita kena jangan main-main. Dunia kita kena tak, dunia kita buat main-main, dekat sana apa kita nak jawab daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, seterusnya tuan-tuan, ini pun tajuk agak mudah, saya pun dah bahas beberapa kali, tapi termasuk dalam perbincangan, iaitu di antara yang menjadi hak ke atas isteri bila berlaku perpisahan, iaitu mas kahwin yang terhutang. Ya, mas kahwin yang terhutang juga menjadi hak dan hukumnya jelas bagi seorang bekas isteri. Mas kahwin atau mahar, ya. Mas kahwin itu Melayu, mahar itu adalah bahasa Arab yang biasa juga digunakan bahasa Melayu. Kalau Inggeris ada yang mengatakan dowry, ya. Tapi kalau saya masih nikahkan orang, kadang-kadang saya masih guna istilah dowry lagi lah, with the dowry, saya sebut gitulah. Kan kalau dia macam Arab boleh faham Inggeris faham lah Arab kan. Ya, kadang saya kata with the mahar, kan dia masyhur. Saya tak pernah setakat dia with mas kahwin, saya tak pernah dengar lagi. Saya tak pernah buat. Kalau with the mahar, with the dowry, itu saya gunakan istilah itu. Berarti pembayaran kahwin yang wajib dibayar di bawah hukum syarak, maknanya perintah Allah dan juga menjadi sunnah Nabi SAW yang wajib. Faham tu? Perintah, maknanya hukum perintah Allah melalui Quran yang paling jelas dan juga daripada sunnah Nabi SAW yang bersifat wajib. Dan ngajikan sunat, ada sunat wajib, sunat haram, sunat makruh, sunat harus dan sebagainya. Bila hukum syarak tu 5 je lah. Sunat yang wajib tu solat, puasa, itu sunat yang wajib. Nabi buat, kita buat wajib. Ya kan? Kita tak buat berdosa. Tapi kita tengok lagi jauh, rupanya sunat yang wajib bila kita kahwin, contoh dalam rumah tangga, wajib bagi nafkah kat isteri. Nabi bagi nafkah kat isteri, wajib. Kita pun wajib kena bagi. Sama juga dengan mas kahwin ni. Nabi nikah, bagi mas kahwin, wajib beri. Dan kita nikah pun wajib bagi mas kahwin. Cuma perbahasannya panjang lah. Yang ini kalau ngaji kitab fiqh kita detail. Mahar mihir, mahar musamma, ya, sifat-sifat mahar. Sebab baru ni viral kan? Viral kan? Ada orang akad nikah dengan mas kahwinnya dengan mas 2-3 jenis dan tiket konsert Coldplay. Ada dengar? Ada dengar. Ibu-ibu ada dengar tak bu? Tak dengar. Yalah orang jadi ngaji. Bu, dengar bu, hari ni bu ada nikah dengan tiket konsert Coldplay. Semalam saya program dengan imam-imam juru nikah dekat Sabak Bernam. Kita berbincang juga, soalan tu keluar. Apa pandangan? Saya kata ibadah yang rosak dicalarkan dengan benda haram sejak itu. Hukumnya faham, muhasabah dirilah. Awak bekerja, awak buat ni nak pahala kan, nak dosa. Ya kan? Nikah itu sangat bagus. Mas kahwin itu wajib. Syarat mas kahwin jelas, hak suami, ada manfaat, ada nilai, boleh diserahkan, benda yang suci. Alih-alih awak bagi tiket Coldplay, apa benda ni?
Jadi pada saya, kalau bahas panjang lagi, pada saya kalau kita dapat tiket tu ambil, kan? Tapi jangan pakai, buang aja. Tapi rugilah, tak ada manfaat. Tiket mahal-mahal. Berapa tiket kau boleh? Tak tahu ya. Yalah, ini masuk masjid aja mana ada tiket. Saya pakai sampai ribu-ribu benda ni tuan-tuan. Kita doa tak jadilah tuan-tuan. Doa tak jadilah tuan-tuan. Ini benda-benda, naudzubillah. Tuan-tuan jangan lupa, ketika mana kita sedih kapal terbang hilang ke kapal terbang jatuh, kan? Dia buat konsert dekat tempat tu. Sama juga Putrajaya kan, kat mana? Bukit Jalil kan, yang akhirnya dia terlibat dengan dadah ke apa benda, yang berapa orang mati. Jangan kita lupa tuan-tuan. Ini takkan nak diulang macam ni. Kalau buat lagi sekali kita bimbang, Allah betul-betul murka, malaikat betul-betul murka tuan-tuan. Ya Allah, Allah nak hantar bala sekejap je. Bila bala tu kena, bukan seorang kena, semua kena. Muslim tak Muslim, beriman tak beriman, bala Allah tetap kena. Kita kena fikirkan. Bang kita tak setuju kan, tak setuju. Sebab terang-terang kan, konsep itu memang mempromosikan LGBT kan. Kita tahu kan, tahu lah review dia, kan, bendera warna-warna kala-kala tu. Takkan tuan-tuan tak tahu, kan? Kalau tak tahu berat. Kalau tak tahu kan, berjalan-jalan kat shopping complex, cik ni saya bagi, kita orang bagi bendera kala-kala cantik-cantiknya. Kita pun ambil, gantung pula kat motor, pergi masjid pula, baik je, parking tempat imam, jahanam. Imam LGBT pula. Macam mana kita nak sokong benda-benda haram macam tu tuan-tuan? Tak boleh. Benda haram, benda maksiat jangan sokong. Walaupun sikit tak boleh. Buat janganlah kan. Memang tak boleh buat, tapi sokong pun jangan. Tetap ada pahala, tetap ada dia punya sahamnya tu. Kan? Sebab tu kita kata wala taqrabu zina, jangan kau berzina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, kan? Allah sebut, dia kata jangan sampai perkara zina tu. Buat pun jangan, dekat pun jangan. Bukan kata buat, dekat pun jangan. Sebab memang bahaya sangat kesannya tuan-tuan. Itu yang akhirnya tuan-tuan, benda ni dah viral. Kita jadi pengajaran. Yang berlaku dekat mana tuan-tuan? Itu kan, kesian kan. Saya, Allahumma salli ala, tak terbayang lah tuan-tuan macam mana sampai peringkat debat begitu. Mengapa dan mengapa kita tak tahu. Tunggulah bicara nanti kan. Tapi persoalannya, keywordnya itulah kan, akhirnya dibakar dan dia sama kisah kalau tuan-tuan ingat zaman Bani Israel yang seorang lelaki yang soleh, ya kan, yang akhirnya nak sangat jadi alim ibadah, ahli ibadah macam seorang lelaki yang iblis sebenarnya tuan-tuan. Akhirnya daripada minum arak, berzina, sudahnya bunuh orang, akhirnya kemaksiatan musyrik yang paling besar, mati dalam keadaan bukan Islam. Punca arak, zina, bunuh, meningkat-ningkat tu. Arak, zina, bunuh, last sekali musyrik. Puncanya ummul khaba'is yang namanya arak. Jadi mana kita nak berkompromi dengan benda-benda arak ni? Ummul khaba'is, ibu segala maksiat. Macam mana lagi? Astaghfirullahaladzim. Ya, baiklah. Jadi itu hukum syarah. Jadi mas kahwin itu wajib. Kan sunat Nabi yang wajib, kena buatlah. Kalau tak ada masa. Soal nak tunai ke hutang itu kot lah. Tapi sangat majoriti ibu-ibu semua nikah sini itu hari tunai ke hutang. Lupa dah, terkelip. Tunai, bagus. Ada lagi mas kahwinnya. Terkelip. Dia jadi habis. Dia mas kahwinnya dengan sebentuk cincin, ya, seutas gelang. Jadi dia kenangan tu lebih abadi lah, ya. Cik Suzy, ya, jangan lupa besok mas kahwinnya minta seutas gelang tangan emas. Tu biar jadi kekal abadi, kan? Contohlah kalau bagi duit 300, balik isi minyak tak cukup. Silap gaya tuan-tuan, ya. Tak apa, itu terpulang lah, itu hak isteri. Ya, tapi kalau nak bagi lebih itu kalau tunai, hutang dan sebagainya. Banyak oleh suami kepada isteri semasa perkahwinan, diakad nikahkan. Asas mas kahwin itu lepas nikah, bukan sebelum nikah. Semalam kita program dengan Imam, ini juga timbul isu. Kalau yang mas kahwin 10,000 tak nak bawa tunai, tak berani, dia bawa cek. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Nak akad tunai ke hutang, dua-dua pun boleh.
Tapi nak sebut hutang tu malulah. Dengan mas kahwinnya RM10,000, hutang. Dia malu sikit. Kalau tunai, sedap sikit. Banyak kan jumlahnya kan. Kan. Tapi kalau dia buat cek dengan akad, dengan mas kahwinnya sekeping cek bernilai RM10,000, itu lagi jelas. Cek. Kalau pergi cash kan, rupanya tak ada duit, cek tendang, jadi hutang mas kahwin tu. Bukannya nikah batal, dah, nikah tetap sah. Itu pun jadi hutang. Ini hukum. Wajib bayar tak? Wajib. Kalau suami mati, mas kahwin tak selesai, wajib bayar tak? Wajib. Walaupun dengan isteri, ya, sebab dia termasuk hutang. Kalau tak ada, tunggulah kau. Dunia tak pergi, akhirat tak pergi, kau duduklah kat tengah-tengah situ besok. Itu kita tak nak benda-benda macam itu. Isteri bagi selesai, ya. Siapa yang belum selesaikan mas kahwin, kena ingat, ni mas kahwin dah selesai dah. Betul? Alhamdulillah. Dah lama dah selesai mas kahwinnya. Dah bagi lama lah, lepas nikah lah dulu. Betul Yang baru ni dah bagi dah. Selingan aja kau terlepas-lepas kan. Okey, habis. Dia lepas. Jadi kalau dia satu lagi yang transfer. Ustaz, saya dah transfer mas kahwin. Ke mana akaun isteri? Transfer tu niatnya apa kat akaun tu? Dia parking aja. Parking RM10,000 kat situ. Lepas nikah niat bagi. Okey, tak ada masalah. Tapi kalau dia yang abang transfer RM10,000 dia mas kahwin. Tapi akhirnya pakai-pakai lah, disebat habis pakai dulu. Itu kan mas kahwin. Itu namanya hibah namanya tu. Tapi kalau dia niat mas kahwin juga, maknya pakai juga tak habis izin, dia pula hutang dengan tunang dia. Lepas tu bergaduh. Lepas tu tak jadi kahwin, bergaduh lagi. Pergi pejabat agama, aku yang stres. Lepas tu mas kahwin ni khairun nikah aisara. Sebaik-baik mas kahwin yang mudah mas kahwinnya. Sebaik-baik perkahwinannya mudah pengurusannya. Yang murah mas kahwin. Jangan dipening-peningkan kepala. Okay? Sebab tu Selangor minimum 300. Nak bagi lebih terpulang. Kurang jangan. Okey. Baik, sama ada berupa wang yang sebenar, duit. Nak pakai duit Malaysia boleh. Lagi duit mana? US boleh, Singapura boleh, Brunei boleh. Lagi? Rupiah. Oh, itu luar biasa. Rupiah kalau bawa RM1,000 berapa juta dah tu. Saya kalau daftar nikah luar negara kan, klien daftar nikah sebelum ni ada daftar nikah luar negara. Karena bila daftar tu baca lah tu catatan, mas kahwin berapa ni? RM100,000. Banyaknya, gelak dia. RM30 je Ustaz. Tak apalah, tapi bunyinya sedar. RM100,000. Baik? Tak ada masalah. Ya? Duit saja dia buang tebiat, tak nak pakai duit Malaysia. Dia nak pakai duit mana? Thailand, baht. Baht kan? Kan? Masa bawa duit nak nikah, tertinggal 300. Yang ada pula kat kocek dia, kat blazer dia pakai tu, ada pula duit baht, 1,000 baht. Tukar kan 1,000 baht? Boleh tak? Tak ada masalah. 2,000 baht, tak ada masalah. Cuma lepas nikah isteri confuse, macam mana boleh ada duit baht dalam kocek? Adakah dia sudah boleh faham kunci tadi? Dia tengah hari kena cerita-cerita sikit lah. Kalau takkan dah syahid lah ya. Faham lah ya. Dah ini tolak kaki, tarik kaki, tolak kaki, tarik kaki. Tapi ngajinya fiqah, hukum ya. Kita sembang ya, insyaAllah. Saya pun tak reti lah kalau nak kuliah dia straight sangat, tak boleh tuan-tuan. Lagi aku pun, saya jenis manusia senang tidur tuan-tuan. Senang tidur. Kat tengah hari biasa tidur. Kalau balik rumah pantang baring. 5 minit tak sampai out. Kalau pergi rumah mertua baring lepak. Madang desa, madang desa yang turun-turun turu lah ke ramangan rumah mertua aku. Faham? Mana faham orang pada Palestin. Madang desa ada madang desa, metang desa. Enggak turun seramangan apa-apa. Memang makhluk senang tidur tuan-tuan. Makhluk senang tidur. Sebab penat. Ya, tuan-tuan, insya-Allah. Tapi janganlah minum tongkat ali 3 gelas. Tak tertidur-tidur. Ya. Tapi ada makhluk juga, kopi ke, kapal api, kapal selam, tidur juga ada. Betul tak? Ada kopi kapal selam. Aku sebut aja. Kalau jenis makhluk tidur, bantai tidur juga. Okey.
Duit apa-apa saja boleh, tak ada masalah ya. Itu. Ya. Atau sebenarnya dibayar atau diakui sebagai hutang. Boleh, tak ada masalah. Tunai boleh, hutang boleh, tak ada masalah. Cara ansur terpulang. Ya kan? Mas kahwin RM300, sebulan nak bayar berapa? Sebulan bayar RM50. 6 bulan habis. Tak ada masalah. Ya kan? Sebulan bayar RM1. Sebulan RM1 mampu sangat. Sehari RM1, setahun habis lah. Okay, insyaAllah. Dia tak boleh macam ni Dia tak boleh cakap apa tau. Bang, mas kahwin dia hutang 300, contoh kan, RM300. Lepas tu, bang, saya nak pergi pasar ni bang, saya nak beli beras, beras harga RM30. Nah, RM30, ni kira mas kahwin. Boleh tak macam tu? Tak boleh. Nak kena hantar kat dinding. Itu nafkah. Bang, ini kan mas kahwin bang, ini hak saya nafkah. Orang lelaki, otak dia, neuron-neuron dia bersambung aja, dia mengelak-elak ni. Terbanyak sangat minum susu Fenleaf, itulah jadinya. Atau tanpa cagaran. Cagaran pun boleh, tak masalah. Atau berupa sesuatu yang menurut hukum syarak dapat dinilai dengan wang. Tapi cantik lagi kalau kita ngaji jauh, ilmu yang diajar pun boleh jadi mas kahwin. Ayat Quran yang kita baca pun boleh jadi mas kahwin. Macam mana nak mas kahwin dengan ayat Quran? Biasa dengar? Biasa dengar kan? Mas kahwin dengan ayat Quran. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi mestilah dia lebih baik daripada isteri dia. Ya kan? Isterinya Korea nak mengajar mas kahwin surah Fatihah apa barang kawan tu. Kan? Tak kena lah. Contoh kalau isterinya mu'alaf masuk Islam kan, dengan mas kahwinnya kita baca Quran 3 kali, contoh surah Al-Fatihah, dia dengar, dia amati, kita baca dengan mas kahwinnya lantunan bacaan surah Al-Fatihah. Boleh, tak ada masalah. Cuba try. Dah gaya janggut-janggut lebih ni mesti. Tapi ya, orang kata Malaysia tak amal sangat. Atau mas kahwinnya mengajar buat nasi goreng kampung power. Ajarlah, lepas nikah mas kahwin goreng. Jadi isterinya pun pandai nasi goreng kampung power. Kahwin 10 tahun nasi goreng aja dia makan. Stres juga ya. Kau ni aku tengok menu kahwin sama je. Bini kau tak tahu mas. Tak tahu lah, aku mas kahwin ini je. Ni aku ajak dia belajar inilah nasi goreng. Lama-lama aku macam nasi goreng muka. Sekiranya bekas suami dah 1.35, Masya Allah. Kita berhenti berapa? 2.5 ya? 2.5 atau 45 kan, insyaAllah. Okey lah tu, tak apa, kita ngaji sikit-sikit insyaAllah. Sekiranya bekas suami masih belum bayar, nah tu poin dia tu. Sekiranya bekas suami masih belum membayar mas kahwin, ia dianggap sebagai hutang, melainkan bekas isterinya memberikan kembali mahar itu sebagai sedekah atau mahar atau hibah ya. Bekas suami hendaklah membayar hutang tersebut dengan nilai wang, melainkan bekas isteri bersetuju digantikan nilai mahar tersebut dengan barang. Kan? Kenapa isteri setuju? Sebab mas kahwin adalah hak isteri secara total dan dia terpulang kepadanya untuk menentukan keputusan mas kahwin tersebut. Dia kata sebulan dia kena bayar, wajib bayar. Kan? Okey, dia kata mas kahwin 300. Bila 300 mesti bayar. Tapi kata bang, tak payahlah bang 300, kita gadai saja mas kahwin tu, mas kahwin. Kita gantikan dengan yang lain. Abang belikan saya handphone ajalah. Ya kan? Handphone cukup, tak payah bagi 300. Suami kata pun okey. So ayah nak telefon apa? iPhone aja. Kawan tu terkelip. Aku bagi mas kahwin 300, handphone 3,000 macam mana ni? Suami lurus bendul. Okeylah, janji bukan 300. Bengong juga. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi bijaklah isteri dia kan. Bila suaminya lurus bendul, neuron dia tak bersambung lagi. Okey, jelas ya? Baik. Okey, seterusnya ayat Quran tuan-tuan. Ayat Quran saya nak ambil juga dia punya dalilnya, ayat dalam surah An-Nisa. Ya, surah An-Nisa ayat yang keempat yang paling masyhur. Ya tuan-tuan, ayat keempat paling masyhur, dan juga dalam surah An-Nisa ayat 24 pun masyhur.
Ya, seterusnya ayat 236. Ini ayat-ayat Quran yang menjelaskan isu-isu perkahwinan, mas kahwin dalam Quran. Jadi ada dalam Quran. Bila dalam Quran kita nak kata tidak macam mana? Kena ya lah. Cuma bagaimana kita nak mengimplementasikan dalam keadaan kita mengikut suasana keadaan, ya. Ya. Contoh ayat pertama Quran kita baca surah An-Nisa ayat 4, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah, dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu mas kahwin mereka sebagai pemberian yang wajib. Jelas? Tak payah bahas pun faham. Wajib ni buat pahala tinggal dosa. Dia mati dikena hutang. Satu lagi An-Nisa 24, famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna faridah. Kemudian mana-mana perempuan yang kamu nikmati percampuran dengannya setelah dia menjadi isteri kamu, maka berikanlah mas kahwin mereka dengan sempurna sebagai satu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah. Ini satu hukum kata macam ni. Kata mas kahwin. Sebab pemberian mas kahwin saya tak tahu. Saya sebut tuan-tuan saya tak tahu. Tapi hukum pemberian mas kahwin ni 3 paling masyhur. 1, lepas nikah bagi terus semua. Itu harus. Itu harus. Ya. Macam tuan-tuan nikah, mas kahwin RM300, lepas nikah bagi terus semua. Harus. Tak ada masalah. Ya. Yang kedua, boleh diberikan separuh dahulu. Pun harus juga. Ya, dengan mas kahwin RM300 tunai, lepas nikah bagi separuh tak bagi lagi sebab belum bersama dengan suami dan isteri. Dan yang ketiga, wajib diberikan bakinya atau sepenuhnya berdasarkan Quran ni. Ya, kalau dia bagi baru 150, lepas berlaku persetubuhan wajib bayar penuh. Jadi kesimpulannya, kalau dia nikah belum bagi mas kahwin, berlaku persetubuhan, isteri redha, tak ada masalah lah. Dan suami isteri kan, lepas bersetubuh kali pertama, tiba-tiba nak round lagi sekali, isteri nak mas kahwin dia total, kena bagi. Kalau isteri menolak, boleh, sebab abang belum bayar penuh. So macam mana? QR code ada, info QR code sekarang kan QR code bebek salah. Dia gunakan, ya. So kena faham. Ini hukum. Jika tidak, kita dihukumkan berdosa kerana menafikan hak isteri yang telah ditentukan hukum syarak. Boleh faham ni? Ya. Baiklah. Ini bukan maksud nak bagi tahu, oh saya belajar ni saya nak kena kahwin lagi. Tak, bukan begitu. Tapi kita mengaji ilmu syariat biar faham. Ya. Jadi orang tanya, kita pun tahu ini yang betul, ini yang boleh, ini yang tak boleh. Ya, dia jelas, ya, insya-Allah. 1.40 insya-Allah. Minit lagi insya-Allah. Baik, seterusnya satu lagi tuan-tuan, satu lagi dalam surah mana ni? Surah Al-Baqarah 236. Saya tak baca lagi ni. Fala la junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariḍah. Tidaklah kamu bersalah, yakni dan tidak kamu menanggung bayaran mas kahwin jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu sentuh bercampur dengan mereka atau sebelum kamu menetapkan mas kahwin untuk mereka. Ya. Jadi dia ada beberapa keadaan, kalau saya kata kahwin belum setubuh, isteri pula buat perangai, kita perlu bagi mas kahwin tak? Tak bagi pun tak apa. Ya, tapi kalau kita dah bagi separuh, settle lah. Ya, tapi kalau nak minta bagi sepenuhnya, kita nak minta balik sebagainya, boleh tak? Jawapannya boleh. Tapi bukan senang lah tuan-tuan, ya. Lagi-lagi kalau duit dah dipakai, susah ni tuan-tuan. Itu yang saya jumpa beberapa kes dalam sesi jatah kuasa berdamai. Antara kes kita jumpa tuan-tuan, isteri minta cerai, suami buat perangai, ya kan? Lepas tu bini pun dah tak mau langsung, ya kan? Suami kata macam mana pun aku tak nak ceraikan, kononnya masih sayang, kononnya lah. Tengok track cerita pun kita tahu dah. Apa dia kata, saya nak minta cerai, saya dah tak boleh doa awak gini, ya kan? Lepas tu bila dia kata gitu, dia kata okey lah, saya setuju nak ceraikan awak dengan syarat, saya nak apa yang saya bagi kau. Baru kahwin lagi, isteri baru kahwin lagi, tak sampai pun 5 bulan, tak sampai, kira ada 2-3 bulan lebih kurang.
Kan? Jadi saya nak apa yang saya bagi ke awak, pulangkan semula semuanya kat saya. Saya tanya dengan lelaki saya benarnya, apa benda yang nak dipulangkan ni? Saya tanya, apa benda ni? Apa benda saya tanya? Kan? Dia kata, semualah. Apa barang kemas ke apa sebagainya, saya nak dipulangkan balik. Itu hak saya. Saya senyum je. Sedih kan? Orang tak ada ilmu ni kan? Sedih tuan-tuan. Lepas tu masuk mas kahwin. Astaghfirullahaladzim. Saya senyum je. Gitu. Kan? Tapi kita kena clear balik lah. Kan? Saya kata masa nikah yang apa antara apa benda-benda semua tu bagi niat apa tu? Hibah. Iyalah hibah. Kalau hibah dia dah terima, mana boleh minta suka-suka balik? Tak, saya nak minta ganti rugi. Itu terpulang lah. Macam mana? Lepas tu mas kahwin saya tanya, minta maaf saya tanya, ini dah bersama suami isteri dah. Kalau bersama isteri, mas kahwin dah boleh tak balik, itu hukum wajib jelas. Tak apalah, yang lain lah, yang lain. Dia dah mulai merewak tu, yang lain dia tadi. Dia minta apa, yang lain tu apa yang lain saya tanya. Dia minta kek, buah, lama dah habis dah. Ada orang simpan kek kahwin lagi. Ni. Kahwin bila? 2 tahun dah. Ada keknya lagi? Bekasnya? Tak ada. Resit. Dah tak ada dah. Nak minta balik benda kan? Kalau seminggu kahwin, boleh jadi ada lagi lah coklat-coklatnya, boleh ada lagi. Kalau sampai 2 tahun tuan-tuan, benda yang ada, tak ada apa dah. Dia nak semua. Lepas tu saya tanya, macam mana buat? Ginilah Ustaz, dia kata. Kalau dia nak apa, sekarang apa yang ada saya nak, saya bagilah balik. Saya malas habis-habis. Jadi lepaskan saya. Kan? Jadi setuju apa? Dia nak pulangkan barang kemas tu kan. Jadi saya tanya, bagi apa? Saya nak kata ginilah, sebenarnya kalau boleh, saya kata lebih baik kau minta cerai secara khuluk. Ubah khuluk. Barang-barang kemas tadi yang dapat cincin rantai itu kan, gunakan untuk tebus talak khuluk. Lagi bagus saya kata. Kan? Sebab lepas khuluk terus tercerai terus. Lagi tak pening-pening kepala. Okey bang, tukarlah statement. Beginilah, buat khuluk je lah. Saya bagi abang rantai, cincin, gelang kaki, gelang tangan. Lagi apa? Gelang kaki ada lagi, gelang kaki. Ada apa? Gelang kaki. Tak pasti ya. Rantai kaki ada. Ada juga. Besar mana? Besar sekali rantai. Kan? Kata gelang-gelang ni, okey bang, kita bawa khuluk. Naik mahkamah, kita bawa khuluk. Ceraikanlah saya dengan bayaran dengan ni cincin, rantai, emas ni. Tunai. Lepas tu kata, okey, saya cerai kawan. Kan lagi bagus. Kawan tu pun tu free terus. Bila free terus, kita dah tak terikat dengan suami. Nak keluyuran sana sini pun dah tak kisah. Faham kan? Yang itu kan. Kalau bercerai talak rajin, tak boleh. Ibu-ibu nak keluar kena minta izin dengan suami lagi. Tak keluar, tak cakap, keluar berdosa gitu. Lagi masalah. Buat secara khuluk saya. Tu kan. Tu pandangan dari sana untuk Islam. Bagaimana? Dia ada laluan dia sangat sesuai untuk memudahkan urusan kehidupan umat dia, insya-Allah. Okey tuan-tuan, dah 45. Cukuplah ya, kita sambung sikit. Dapat sikit-sikit jadilah insya-Allah. Ada soalan nak tanya sebelum saya tutup sesi ini? Ada? Tak ada ya? Okey, kalau tak ada saya ucapkan terima kasih. Nak ucap selamat hari raya pun dah lama dah raya, habis dah raya pun. Itu pun ada telajak raya katanya. Ya, terpulanglah. Orang datang kita jemput je lah. Orang jemput kita datang je lah, insya-Allah. Okey, jadi setakat ini saja. InsyaAllah kita jumpa lagi pada bulan depan kalau ada rezekinya, insyaAllah. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf salah silap. Aku qouli hadza, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.